Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita nak membicarakan satu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, iaitulah Syekh Taqiyuddin Abdullah bin Umar ba Makhramah. Abdullah ba Makhramah. Umar ba Makhramah. Abdullah Abu Abdil, nama dia Abdullah ibn Umar, Abdullah ba Makhramah, seorang ulama mazhab Syafi'i yang besar juga, yang sezaman dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, dan bahkan dianggap setaraf. Ya, sebab tu kalau fatwa dia dengan fatwa Ibn Hajar dianggap setaraf. Dan banyak juga orang bila bulan Syawal misalnya, orang pakai jadi ba Makhramah lah kan. nak gabung puasa 6 dengan qada. Kan? Kalau ikut ulama Syafi'i yang lain tak boleh lah. Baik. Dan biografi dia ada di depan tu, kerana kebiasaannya kita darah yang singkat ni kita tak perlulah rincikan. Tapi nak bagi tahu beliau ni ulama mazhab Syafi'i yang besar, sehingga digelar sebagai Syafi'i Saghir, Syafi'i Junior, dan setaraf kedudukan dia dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Cuma dalam masalah yang difatwakan ini, masalah wahdatul wujud, ba Makhramah dia ada tulis kitab, tapi kitab tu macam kata muhaqqiq mafqud, itulah haqiqatut tauhid wa sahih al-i'tiqad fi takfir ta'ifatil wahdati wal ittihad. Tapi kitab ni tak ditemui lagi manuskripnya, kadang-kadang tersembunyi, mungkin 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang orang jumpa. Kadang-kadang manuskrip ni, orang yang susun manuskrip tu dia tak apa pandai, jadi dia letak kat tempat lain, kan campur dengan manuskrip lain, kan. Ni macam-macam lah. Jadi kadang ada kitab yang kita ingat dah hilang lama, kan, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun lepas tu jumpa. Kan? Ada manuskrip ni ialah kitab zaman dulu, bukan cetak mesin macam sekarang. Dan kitab kita ni pun nanti 100 tahun ke depan jadi manuskrip lah. Tak tahu nanti, kan, orang cetak pakai apa pula. Kan, kita pun tak tahu kan. Bila dah habis di pasaran nanti dah tak ada lah, kan. Siapa yang beli itu manuskrip dia, kan. Mungkin nanti lagi 50 tahun akan datang orang nak cetak balik kitab ni contoh. Orang carilah siapa yang ada simpan lagi, kan. Itu jadi manuskrip, kan. Jadi cuma yang diterjemahkan ini ialah daripada manuskrip juga, itulah Al-Fatawa Al-Adaniyah. Dalam fatwa, majmu' fatwa ini adalah satu fatwa ditanya kepada ba Makhramah rahimahullah taala tentang masalah aqidah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni adalah satu kepercayaan yang telah tersebar pada abad ke-7 Hijrah. Kerana Ibn Arabi dia lahir, tapi dia 600 lebih Ibn Arabi ni. Mana tu? Depan ni. Ibn Arabi mula aktif kalau ikut buku ni, dia kata Ibn Arabi mula mendapat futuhat mendapat dia punya illumination sebelum tahun 590 Hijrah. Maknanya kurun ke-6 Hijrah dia sudah, hujung kurun ke-6 dia sudah aktif. Bahkan kalau kita tengok
Khususul Hikam ini Khususul Hikam. So kalau ikut di sini dia dapat Khususul Hikam pada al-ashr al-akhir min al-Muharram sanata 27 wa 600. 627 mengikut Ibnu Arabi, Nabi mai dekat dia dan bagi kitab Khususul Hikam. So dia dapat wahyu Khususul Hikam ini daripada Syaitanul Akbar pada 627 Hijrah. Jadi maknanya pada abad ke-7 dia sudah dianggap ulama besar lah bagi orang tasawuf. Ya. Dan juga dia mengarang kitab Futuhat Makkiyah. Baik. Dan jadi kita nak cerita Wahdatul Wujud ni, dia adalah satu akidah yang telah tersebar. Ya, dan fatwa yang datang pada kita ni adalah soalan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Qadir ibn Ahmad. Ya. Jadi datang soalan ni tanya kepada mahkamah ulama besar. Jadi yang tanya ni pun ulama juga. Dan yang tanya soalan ni ulama juga. Kan? Dan soalan ni berkaitan dengan kitab Syarhut Ta'iyah. Syarah Ta'iyah. Ta'iyah Ibn Al-Farid. Ibn Al-Farid ini adalah satu lagi Ifrit. Okey. Dalam Wahdatul Wujud, dan dia lebih advance daripada Ibn Arabi. Dan Ibn Al-Farid dia ada karang satu syair yang panjang. Ya. Ibn Taymiyah kata syair Ibn Farid ini diumpamakan daging babi yang dihidang di atas pinggan Siniyah. Kan pinggan yang dibuat di China kan cantik-cantik kan. Tapi yang dibubuh tu daging babi. Jadi bahasa dia sedap, cantik, tapi makna dia memang keparat. Kan. So Ta'iyah ni dia, dalam Ta'iyah ni dia menyifatkan diri dia sebagai Tuhan lah. Ya. Dan dia anggap Tuhan itu dia guna, di antara yang ulama marah dekat dia adalah pasal dia guna mukhata wa annas. Dia sifatkan perempuan Tuhan dengan panggilan perempuan. Laki salawati kan wa ilayya sallati. Kepada engkaulah selawatku dan kepada akulah engkau kepada engkaulah aku salat dan kepada akulah engkau salat. Dia salat kat Tuhan, Tuhan salat kat dia. Dia faham betul maksudnya. Jadi Ta'iyah ini ada syarahnya, disyarah oleh Al-Qaisari. Who is this man? Menarik. Qaisari ini ulama paling besar. Iaitulah Daud ibn Mahmud Al-Qaisari. Daud Al-Qaisari. Yang syarah Ta'iyah ni Daud Al-Qaisari. Daud Al-Qaisari dianggap, ya, kalau ikut penulis pengkaji bahasa Inggeris ni, dia kata Daud Qaisari's writings are some of the clearest and the most precise expositions of Ibn Arabi's teachings. Sebab Daud Qaisari ni dia ada syarah Khususul Hikam. Dan kita akan quote kalau ada kesempatan beberapa perkataan dia. Ya. Dan madkhal dia dalam syarah Khususul Hikam 2 jilid itu, dia ada muqaddimah, dan muqaddimah Al-Qaisari pada Khususul Hikam to be considered as intipati Wahdatul Wujud. Bahkan dia dianggap madkhal kepada Wahdatul Wujud. Madkhal kepada Wahdatul Wujud. Maksudnya orang yang nak faham Wahdatul Wujud, dia belajar muqaddimah Qaisari. Ya. Dan siapa dia Qaisari ni? Apa kedudukan dia? Qaisari was born in the central Anatolian town of Kayseri, present day Turkey. Sekarang sebut Turki lah, belum sebut Turki. Around 660
1260. 660 Hijrah 1260. And died in 751, 1350. So dia dengan Ibn Taymiyah zaman. Dan Ibn Arabi wafat hujung tahun 200 lebih. Dan maklumatnya kita kena tahu dalam tempoh abad ke-13 Masihi, abad ke-7 Hijrah, ini adalah fasa penyebaran Islam ke Nusantara. Okey, ini Islam masuk lebih awal, of course. Tapi ini adalah fasa mulanya terbentuk kerajaan Islam di Nusantara, kerajaan Merah Silu, kerajaan, ya. Dan mula aktif pendakwah datang daripada tanah Arab, datang berdakwah ke Nusantara. Sebab Nusantara ketika itu sudah dikenali sebagai bumi Islam. Okey, kalau sebelum tu mungkin dia pedagang, tapi sekarang orang Melayu sudah masuk Islam pada masa ini. Ya, sebab itu datangnya sampainya kitab Bahrul Lahut. Itu kita akan cerita sejarah waktu wujud tanah Melayu. Tapi nak cerita dulu Daud Al-Qaisari ni apa kedudukannya. Ya. Dia punya early education was in Kayseri, and after having spent several years in Egypt, he returned to Asia Minor and studied at the Tokat Niksar Nizamiyah School under Muhammad bin Sarta Al-Maraghi, a student of Nasruddin At-Tusi. So dia belajar dengan Muhammad ibn Sarta Al-Maraghi yang merupakan anak murid kepada An-Nasir At-Tusi, ulama besar mazhab Syiah dan juga pewaris kepada Ibn Sina. Dianggap sebagai the heir of Ibn Sina. Jadi dia belajar falsafah dan dalam kesufian pula di sini. He was a disciple of Abdul Razzaq Al-Kashani. Disebut Kashani ataupun Kashani. Dan daripada Al-Kashani ni dia belajar Fususul Hikam. Dan Kashani sendiri ada syarah Fususul Hikam. Dan Kashani ni siapa? Anak murid Ibn Arabi. You see? So sanad ali jiddan. Okay. Jadi sebab itulah Daud Al-Qaisari ini dianggap syarah dia di antara syarah yang paling sistematik dan dianggap syarah yang umdah, yang mu'tamad dalam menjelaskan makna Fususul Hikam. Setengah orang dia nak bela Wahdatul Wujud, tapi jangan kata syarah Qaisari. Fususul Hikam pun tak baca. Macam mana? Kan? Tak boleh lah lagu tu. Tak satu orang jadi ulama mazhab Syafi'i tapi tak kenal Ibn Makhramah boleh. Kan? La yajuz. Kan? Pada 1336, ni kedudukan dia. 1336, Sultan Orhan Ghazi, Sultan Osmaniyah, ya, yang mati pada 761-360, appointed Qaisari to direct the first Ottoman school system, a post he served until his death in 1350. Because of this academic and political appointment, he was instrumental in the dissemination of Ibn Arabi's teachings throughout the Ottoman Empire. So bayangkan, ya, kerajaan Uthmaniyah pada masa ini, ya, babu nak naik, dia belum jadi khilafah lagi, tapi daripada awal ya, dia sudah mula mengembangkan ajaran Ibn Arabi pada peringkat awal. Jadi disebabkan itu, Qaisari juga dianggap mempunyai kesan yang besar kepada Hamzah Al-Fanari. Hamzah Al-Fanari adalah Syekhul Islam pertama Ottoman, mufti awal. Ya. Jadi ini adalah kedudukan Al-Qaisari, dan disebabkan itu Muqaddimah Qaisariyah, Al-Muqaddimah Al-Qaisariyah ini yang merupakan muqaddimah kepada syarah Fususul Hikam dianggap penting dalam memahami maksud Syekhul Akbar Ibn Arabi. Di sisi dia pun lah segelaran dia. Okey. Jadi dan kalau kita lihat di sini menunjukkan pengaruh
pahaman wahdatul wujud dalam kerajaan. Tapi dia bukan baru. Pengaruh wahdatul wujud dalam kerajaan lebih awal. Dan kita tahu Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala berhadapan dengan kelompok ini. Dan ulama-ulama yang menzalimi dia kebanyakannya daripada golongan ini. Terutamanya Nasr al-Manbaji, penasihat sultan. Kan? Yang dikatakan dia ni bukan kalau lah, memang dia ludah muka sultan, sultan ambil cari. Kan? Itu punya hebat besar kedudukan dia. So, dan kalau kita tengok di sini dalam muhaqqiq Fususul Hikam ni, dia kata Ibn Arabi sendiri semenjak daripada kecil dia sudah dikenali dalam keluarga pemerintah, sebab ayah dia adalah orang yang rapat dengan pemerintah Andalus, ya, dan dikenali dalam kalangan keluarga kerajaan muwahhidin, ya. Daripada itu family dia sendiri dikenali dalam kalangan keluarga pemerintah, ya. Demikian juga dia Ibn Arabi ni dia mengembara. Itu kalau kita tengok dalam filem Ertugrul kan, Ertugrul jumpa Ibn Arabi kan, walaupun tak tahu betul ke tak tahu kan, tapi nak bagi tahu kata Ibn Arabi ni memang dia mengembara dan dia berjumpa dengan pemerintah-pemerintah untuk mengembangkan pemikiran dia. Ya, macam disebut di sini di Masyriq, dia ada hubungan dengan Al-Malikul Adil Abi Bakar bin Ayyub dan Al-Malikul Zahir Ghazi ibn Al-Malik An-Nasir Salahuddin Yusuf Ayyub, ya. Kemudian dua raja yang dianggap murid dia, Kikaus, Raja Anadul, dan juga pemerintah Maya Farqi, Al-Malik Muzaffar Bahauddin, ya. Jadi dia dengan kerajaan Ayyubiyah lagi dia sudah dikenali, ya. Dan kalau kita tengok dalam maklumat yang diberi oleh muhaqqiq Fususul Hikam ini, dikatakan ketika Sultan Salim Al-Awwal menakluki Dimashq, Sultan Uthmaniyah tadi, selepas dia menakluki Syam dan Mesir, kana min awwali awamirihi bina'a maqamin wasi'in ala dharih al-Syekh fi sahati masjidin assasahu bi jiwarih. Benda pertama di antara yang terawal sekali Salim Al-Uthmani buat bila dia menakluki Dimashq dan ialah dari Syam, ialah dia perintah untuk dibina kubur Ibn Arabi dan dibina masjid. Wa sulliyat fihi awwal jum'atin bihudur Sultan am 924. Pada 924 Hijrah, sembahyang Jumaat pertama di Damsyik zaman Uthmaniyah sembahyang di situ. Pada 5 Februari 1518. Dan Sultan Salim ini dia jadi sultan masa dah Melaka dah jatuh, tapi dia adalah Sultan Uthmaniyah pertama yang dianggap sebagai khalifah. Masa dia yang menjatuhkan kerajaan Mamalik, kerajaan Mamluk. Dia mengalahkan Sultan Mamluk yang terakhir, Toman Bai. Sultan Toman Bai. Baik. Jadi poin dia nak cerita pengaruh perkembangan ajaran wahdatul wujud, sejarah dia. Itu yang kita boleh catatkan dari segi perkembangan umum dia. Ya. Tapi kalau kita melihat daripada sejarah lebih khusus di Nusantara ini, ya, bagaimana pula perkembangannya di Nusantara. Ya. Macam kita sebut tadi, Islam mula bergiat berkembang, ya, sekitar tahun pada kurun ke-13 Masihi. Ini adalah yang paling rancak dan dia adalah sezaman dengan perkembangan wahdatul wujud. Ya. Sebab itu Syekh Hamka, Buya Hamka, dia kata sebenarnya pengkaji barat, bila dia kaji, dia kata Islam naik ke tanah Melayu ni daripada India lah, daripada Parsi lah, kerana dia melihat unsur percayaan yang ada dalam kalangan orang Melayu ni tak sama dengan itu, tak sama dengan ini. Tak betul.
Buya Hamka kata pasal kita kena faham Islam pada masa itu seluruhnya. Islam di tanah Arab tu sendiri Islam macam mana? Ya, yang pegang tampuk kuasa itu ialah pahaman Islam yang sudah bercampur dengan unsur-unsur ini. Unsur-unsur falsafah isyraqiyah yang kemudiannya dikembangkan oleh Muhyiddin Ibn Arabi dalam bentuk wahdatul wujud. Ya. Jadi hakikatnya sama saja. Islam yang sampai itu terpengaruh dengan pemikiran semasa yang ada pada masa tersebut. Dan kita dapat lihat pada kurun ke-12 Masihi sendiri pun ya, dikatakan kitab Bahrul Lahut sampai ke Aceh. Kitab Bahrul Lahut sampai di Aceh pada kurun ke-12 Masihi, 6 Hijrah. Ya. Yang mana ini adalah tempoh awal pengembangan ajaran Ibn Arabi. Ya. Dan dikatakan Abdullah Arif datang ke Aceh itu pada 506 Hijrah, 11 Masihi, tahun wafatnya Abu Hamid. Kan? Jadi Abdullah Arif datang bawa Bahrul Lahut. Dan kita tahu Bahrul Lahut adalah kitab yang membicarakan Nur Muhammad. Dan dianggap manuskrip kitab Melayu yang terawal. Ya. Dan kita dapat melihat kemudiannya berkembangnya tokoh-tokoh besar di Aceh. Ya, kita dapati Hamzah Fansuri. Ya, Hamzah dari negeri Pancur, dari Fansur. Dari tempat adanya kapur barus. Ya, walaupun dikatakan dia mati di Mekah, tapi dia ulama yang berpengaruh. Dan sampai hari ini kita tahu syair-syairnya, syair perahu apa semua tu kan. Ya. Dan Hamzah Fansuri memang dikenali, okey, mengembangkan ajaran wahdatul wujud. Ya. Dan kita juga ada Syekh kita ni, apa nama? Syekh Samsuddin As-Sumatrai. Kan, Samsuddin dari negeri Sumatera. Ya, dan ini penghidup. Dia yang menghidupkan balik selepas daripada Ar-Raniri balik ke India. Jadi dia yang menghidupkan balik. Dan Abdul Rauf Singkil, bahkan kita dapati ajaran dah diterima oleh macam-macam kitab lama, kan. Dan yang paling kemuncaknya ialah Abdul Samad Palembang. Abdul Samad Palembang ini. Dan Samsuddin Sumatrai kemudiannya menggagaskan ajaran martabat 7. Dan ini specialty yang ada pada orang Melayu, orang Sumatera, orang Nusantara, di mana mereka telah localize. Walaupun ajaran martabat 7 bukan digagaskan oleh Sumatrai, walaupun ialah dalam kitab Jawhar Haqaiq ini dia menggagaskan. Tapi benda tu datang daripada kitab Abdullah Burhan Puri, kitab Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi. Kitab Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi, yang menggagaskan martabat wujud itu kepada 7 martabat: ahadiyah, wahdah, wahidiyah, ya, dan seterusnya. Iaitulah martabat bagaimana wujud itu menjelma, ya, daripada satu kepada banyak. Jadi di sini juga kalau kita melihat Burhan Puri wafat pada 10-20 Hijrah, 16-20 Masihi. Ya, jadi kita itu sudah mempengaruhi pemikiran orang Melayu. Walaupun kemudiannya Nuruddin Ar-Raniri datang dan menentang ajaran wujud, tapi masih lagi diperdebatkan. Nuruddin Ar-Raniri datang lepas ajaran Samsuddin Sumatrai ini berkembang dalam kalangan orang Melayu, dan dia datang ke tanah, dia terkejut. Dia jumpa ada orang mai dekat dia, kata aku Tuhan. Kan, kalangan anak murid Sumatera itu datang jumpa Syekh Ar-Raniri, Nuruddin Ar-Raniri, kata aku Tuhan. Jadi manghalah, pasal itu salah. Kita tak boleh, bukan kita lah, dalam Ibn Arabi, kita tak boleh kata kita Tuhan, aku Tuhan, salah. Sebab Tuhan mesti merujuk kepada Al-Kul. Dia tak boleh merujuk kepada individu. Kan, orang, entah anak ni makhluk. Tapi Tuhan tu apa? Tuhan tu ialah wujud keseluruhan, wujud kulli. Kamu boleh sebut Tuhan.
atau dalam Mir'at Haqaiq. Dia kata salah kalau orang kata aku Tuhan. Tapi kalau dia kata semua Tuhan, betul. Okey. Sebab ini konsep wahdah. Pasal kita akan sebut nanti mazhab wahdatul wujud tak sama. Dia ada mazhab Ibn Arabi yang paling paling rendah, yang paling dekat dengan, nak kata lagi orang salah faham lah, kata dekat kebenaran. Kan suatu Ibn Taimiyah taradud nak kafirkan Ibn Arabi tak. Kan sebab dia kata mazhab Ibn Arabi ni tak, masih lagi awal, dia yang terawal. Sebab benda tu akan berkembang di tangan Ibn Sab'in, akan berkembang di tangan anak tiri dia Al-Qunawi, As-Sadr Al-Qunawi. Ya. Kemudian sampailah kepada mazhab Ibn Sab'in. Jadi orang ini tengok Semerterai punya anak murid ini mungkin sudah mula menceburkan ke dalam ajaran Ibn Sab'in. Sebab Ibn Sab'in ajaran dia wahdah mutlaqah, ketunggalan yang semata-mata tunggal. Dan ketunggalan maksudnya semua Tuhan, hakikatnya Tuhan. Awak Tuhan, dia Tuhan, kamera Tuhan, meja Tuhan, ayat Tuhan, cawan Tuhan. Okey, makhluk itu hanya pada khayalan bagi orang yang belum terbuka hijab. Tapi Ibn Arabi dia isbat di sana memang ada makhluk hakiki. Ya, pada individu, pada tasyakhus dan ta'ayun. Tuhan itu pada kulli. Kan? Jadi kalau kita merujuk kepada ana, aku, macam Firaun kata ana rabbuk, salahlah. Pasal ana ini tasyakhus, ta'ayun. Ya? Tuhan itu wujud mutlak kulli. Okey? Nah, ini kita belum cerita lagi, kita baru cerita sejarah. Saya memang tak faham lagi kan. Tak apa. Harap sempatlah. Jadi kemudiannya selepas daripada Raniri, tapi Raniri kemudiannya kalah debat ya, dengan Saiful Rijal, seorang tokoh atau wujud. Dia kalah debat dengan Saiful Rijal pada tahun 1053, 1644 Masihi, 1053 Hijrah. Dia balik ke India. Ya. Walaupun pada 1509 Siti Jenar dihukum bunuh. Ya. Dan siapa yang baca apa dialog Siti Jenar tu kan, bila Wali Songo tanya dia, kan siapa kamu? Kan Gusti, kan Tuhan. Jadi Siti Jenar dihukum bunuh 1509. Maksudnya masih lagi ada unsur penolakan, dan mungkin penolakan itu bagi mereka Siti Jenar ni mungkin macam Hallaj. Ya, dibunuh bukan kerana benda tu salah, tapi dia mendedahkan rahsia. Kita kalau kita buka rahsia Tuhan, macam kata Abu Hamid Al-Ghazali, sirrul rububiyah tak boleh didedahkan. Sebab wahdatul wujud ni rahsia. Rahsia yang hanya dipegang oleh orang tertentu. Jadi kita tak boleh ajak wahdatul wujud terbuka kepada orang syariat. Jadi kalau orang syariat dengar, dia tak faham. Okey, jadi dia dihukum bunuh mungkin sebab itu juga. Tetapi kemudiannya Syekh Abdul Rauf Singkil ya menghidupkan balik, sebab dia telah pergi belajar dengan Ahmad Qushashi, Ibrahim Qurani ya. Dan bila dia balik ke Aceh tahun 1661, dia memegang jawatan qadhi di Kesultanan Aceh. Dan dia mula mengembangkan balik ajaran ajaran martabat 7. Terutama sekali Syekh Ibrahim Qurani telah mengarang kitab Ithafuz Zaki, syarah kepada Tuhfatul Mursalah ila Ruhin Nabi. Ya. Dan akhirnya pada abad ke-18 Masihi, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani cuba nak mencari jalan supaya diharmonikan kewujudan wahdatul wujud dengan tasawuf muamalah. Jadi dia bahagikan tasawuf kepada 3 peringkat. Yang pertama, marhalah permulaan. Jadi orang yang nak masuk tasawuf muamalah belajar kitab Ghazali sudahlah, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab yang simple-simple. Kemudian naik kepada marhalah pertengahan. Ini dah campur
Dia belajar ilmu muamalah dan sedikit daripada ilmu mukasyafah, iaitu belajar kitab hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan syarah-syarahnya lah, dan syarah Ibn Ajibah. Ya. Kemudian marhalah peringkat tertinggi, barulah belajar Fususul Hikam dan syarah-syarahnya. So Syekh Abdul Samad Palembang dia berjaya meredakan pertarungan di antara golongan syariat dengan hakikat ini, dan dia susun satu silibus tasawuf yang mana waktu wujud itu hanya untuk orang tertentu, tidak boleh didedahkan kepada orang lain. Dan kita ada tokoh-tokoh ulama yang lain juga seperti Syekh Muhammad Nafis Banjari, ada kitab dia Ad-Durrun Nafis, ya, iaitu banyak dia quote daripada Fususul Hikam, dan kita ada kitab Hikam Jawi, dan beberapa lagi kitab. Tetapi kita kena ingat ya, Wahdatul Wujud ini pada awal kemunculan dia telah mendapat tentangan yang hebat. Ulama tidak meredainya. Ya, ulama tidak meredai kewujudan Wahdatul Wujud. Kerana jelas dia bercanggah dengan ajaran Islam yang sahih. Ya. Jadi kalau kita dapat tengok secara asasnya, terdapat lebih kurang 213 fatwa. 213 fatwa daripada pelbagai ulama yang menyesatkan dan mengkufurkan Wahdatul Wujud. Ini yang dikumpul oleh Al-Ajmi, Darash Al-Ajmi dalam kitab dia Ibn Arabi, dalam tesis dia. Ya. Dan di antara ulama yang terkenal mengeluarkan fatwa ya, tentang keharaman ajaran Wahdatul Wujud ni ialah seperti Al-Izz bin Abdul Salam, seperti Badruddin Ibn Jama'ah. Dan ini semua Badruddin Ibn Jama'ah di antara musuh Ibn Taymiyah, dan di antara yang mengarang kitab yang membantah Wahdatul Wujud ialah Alauddin Al-Bukhari. Dia ada kitab Fadhihatul Mulhidin wa Nasihatul Muwahhidin. Dan Alauddin Bukhari ialah di antara musuh ketat Ibn Taymiyah. Ya. Di antaranya kitab yang makruf ialah kitab Al-Biqai Tanbihul Ghabi ila Takfir Ibn Arabi. Dan As-Sakhawi menghimpunkan banyak fatwa ini dalam kitab dia, iaitulah Al-Qaulul Mumbi an Tarjamat Ibn Arabi. Ya, ini fokus kepada Ibn Arabi sahaja. Ya, belum cerita lagi. Jadi Ibn Taymiyah dia tidak berseorangan dalam membantah Wahdatul Wujud. Bahkan majoriti ulama-ulama ini adalah ulama daripada Asy'ariyah. Bahkan Bab Makramah yang kita nak cerita ni pun bukan daripada Salafi, daripada ajaran Asy'ariyin. Ya. Jadi nak kata ajaran Wahdatul Wujud ini ajaran yang bercanggah dari segi sudut pandang ulama syariah, dan daripada ulama fuqaha, dan hakikatnya tidak ada, bahkan daripada ulama tasawuf macam Alauddin Al-Bukhari, di antara tokoh tasawuf. Baik, kita pergi kepada maghzal kitab. Ya, fatwa yang ditanya ialah berkenaan dengan perkataan Daud Al-Qaisari dalam syarah Ta'iyah. Dia buat main perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan kita akan dapati di sini ada, sebab itu ada banyak kajian sudah pun dibuat berkenaan hubungan di antara ajaran Wahdatul Wujud dengan dengan Syiah. Dan Syiah memang sampai sekarang terima Wahdatul Wujud. Dan Khomeini ada syarah Fususul Hikam. Sebab tu dia perbanyak quote nama Ali bin Abi Talib. Ya, diswah kepada Ali. Ya, macam mana Syiah buat kepada Ali, macam tu juga Wahdatul Wujud. Dan kita kena tahu juga Wahdatul Wujud ni dia bermula bukan sahaja daripada Ibn Arabi, dia bermula dengan falsafah itu sendiri. Ya. Falsafah Greek. Nanti kita akan terangkan sejarah ideologi dia tu. Tadi sejarah ajaran, sejarah tenaga pengajarnya. Kita belum pergi ke sejarah ideologi. Perkataan Ali, ana nuqtatul ba min bismillah. Yang ni kita dah syarah dulu. Tak apa fikih ni. Ana syarah dah apa maksud ba nuqtah bismillah tu. Kan kita kata ba itu alif yang merintang, lepas tu datang titik Nur Muhammad.
masa kelas kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Ibn Utsaimin, awal-awal saya syarah bismillah tu. Kan, siapa yang ingat dia ingatlah. Kan, yang nak syarah dulu ni titik bawah ni. Ana nuqtatul ba min bismillah wa ana as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' wa ana al-'arsh wa ana al-kursi wa ana jambullahi alladhi farradtum fihi ila akhiri ma dzakarahu ma ma'na dhalik. Katanya Abah Makhramah, apa makna perkataan Ali? Kononnya Ali kata, akulah titik ba daripada bismillah. Titik ba apa dia? Nur Muhammad, betul tak? Kan, titik ba Nur Muhammad. Pasal apa alif tak ada dalam bismillah? Pasal alif ialah ahadiyah, belum wujud, belum zuhur. Kan? Ta'ayun yang pertama ialah wahdah. Bila muncul wahdah, ba itu alif yang menyerang, betul tak? Jadi bila alif tu menyerang, keluarlah cahaya Nur Muhammad, itulah titik ba. Okey? Yang mana Abah Makhramah tak syarah betul lah, tapi ana syarah apa yang Al-Jili kata. Okey? Wa ana as-samawati as-sab', dan akulah langit yang tujuh petala langit itu aku. Dan akulah bumi yang tujuh petala bumi itu pun aku. Akulah arash, akulah kursi, dan akulah sisi Allah yang kamu cuai padanya. Apa maksud? Oh, kataan ni pelik ni. Padahal sebenarnya ta'iyah tu pelik daripada awal dah. Kan? Start tu dah jahanam dah. Laki salawati wa ilayya sallati. Aku sembahyang dengan engkau, kau sembahyang kat aku. Sudah. Kan dia berkata Ibn Farid ni kesian tak? Dia masa nak mati tu baru dia sedar kata dia bukan Tuhan. Sedih. Kan? Kita pagi petang kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Kita tahu Tuhan kita makhluk. Tapi dia tak tahu. Hal sahha dhalika an Ali radhiyallahu anhu. Sah tak? Perkataan ni daripada Ali. Dan dia kata, aku tengok ada jawapan bagi Faqih Abdul Latif Bajabir. Tapi jawapan dia tak memuaskan hati aku. Jadi kami nak tanya engkau, pasal engkau ulama Yaman hak paling besar sekali dalam mazhab Syafi'i ini, Abah Makhramah. Kan? Dia ulama lain jawab macam tak berapa nak kenal. Kita kena tanya Tok Mufti yang paling besar sekali lah. Kan? Dan bagusnya Syafi'iyah Yaman pada masa itu pasal mereka berkiblatkan kitab Al-Irsyad, Irsyadul Ghawi, Ibn Muqri. Bahkan orang perempuan di Yaman sambil basuh kain, dia baca kitab Irsyad daripada hafalan. Kan? Mungkin lepas ni Baitur Rahmah hafal kitab Irsyad, tak tahu. Kan? Jadi Ibn Muqri kata dalam Irsyad, siapa yang syak akan kufurnya Taifah Ibn Arabi, kufur. Dan kitab Irsyad kitab mutaakhirin yang mu'tamadah. Dan semalam dah tengok dah keluar tahqiq baru untuk Fathul Jawad. Tapi nak kata bahawa dalam perkataan Ibn Muqri ini kemudiannya jadi isu lah dalam kalangan mutaakhirin yang beri uzur kepada Ibn Arabi. Bermula dengan Syekh Zakaria rahmatullahi alaih. Kan? Jadi apa jawab Abah Makhramah rahimahullah radhiyallahu anhu? Inna hadha al-marwiya an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadhibun mawdu'un alaih. Macam biasalah. Benda ni palsu, dia kata tak betul. Tak ada riwayat ni tak betul. Sama ada dalam Usul Al-Kafi tu kena check. Tak larang nak baca Usul Kafi ni panjang sangat. Kalau baca Biharul Anwar lagi lah. Kan? Tapi ada je, tak ada lagi nak baca pasal kita sibuk dengan tesis dulu. Masuk persakaan tu kita tak ada nak baca Biharul Anwar. Dia kata waqad kana li syi'ati wal rafidati. Adalah Syiah dan Rafidah fihi ghuluwun 'azim. Pada Ali ni melampau, ghuluwun 'azim. Wa aqaidu fasidatun radi'ah, dan akidah yang jelek, yang fasid, bihaitsu annahu kana fi zamanihi tawaif i'taqadu ilahiyatah. Bahkan nak cerita Syiah ni melampau dekat Ali bukan benda baru. Syekh Abah Makhramah kata masa Ali hidup tu dia pernah jumpa Ali, dia berkata anta. Ali kata man ana, dia berkata anta huwa.
Kan? Jadi Ali kata, lamma sami'tul amra amran munkara da'autu qambara. Ajajtu nari wa da'autu qambara. Bila aku dengar depa cakap ni maksud depa jelek maka aku nyalakan api aku, Ali korek parit, Ali ikat depa di tengah-tengah, Ali cucuh api. Bakar. Ini hululiyah yang pertama muncul. Dinisbah kepada pengikut Abdullah bin Sabah. Nisbah kepada Abdullah bin Sabah. Dan Abdullah bin Sabah ajarannya memang dia kata Ali tak mati. Bila dia berhabak ke dia, Abdullah bin Sabah ni dia lari lepas daripada kekecohan apa semua tu, dia lari, dia hilang. Tak tahu lah sejarah dia pergi mana. Kan? Orang tak tahu apa jadi. Dalam buku sejarah tak dicerita kesudahan Abdullah bin Sabah ni apa. Kita tak tahu. Bahkan ada riwayat kata nak bunuh dia tak boleh pasal tak ada bukti. Dia pandai. Dia kata aku tak cakap. Pasal dia macam dia Freemason kan, dia macam orang kata apa? Semua konspirasi tu kan. Jadi macam mana kita nak tuduh dia, tak boleh lah. Tapi dia sebar macam-macam cerita ke orang. Bila Ali mati, dia kata orang main kata Ali mati. Dia kata tak, kalau hampa buat main tengkorak dia apa, aku tak percaya dia mati. Dia akan bangkit hidup balik. Kan? Jadi antara ajarannya apa? Guruh dan adalah surah Ali, kilat adalah tongkat Ali. Ini sudah ada dalam mukaddimah Sahih Muslim kan. Syiah zaman itu sudah i'tiqad. Kan? Anak kecil-kecil nak baca buku cerita budak-budak. Tapi dalam buku tu dia cerita lah kan. Guruh tu surah Ali, kilat nah. Tak tahu siapa tulis. Tak ingat dah penulis dia. Tapi buku cerita budak-budak. Ala kulli hal, nak habaq kata hulu orang Syiah ni dengan Ali tu ceritalah. Jadi tak mustahil macam-macam benda bohong palsu yang disandarkan kepada beliau. Ya. Wa aidan kadzabu alaihi bi umurin ghalibuha muhal wa wada'u alaihi aqwalan lam tasdur anhu minha ma dzakarahu al-faqih as-sa'il waffaqahu Allah ta'ala. Dan termasuklah yang tanya ini adalah pernyataan bohong yang dinisbah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu Amirul Mukminin. Wa inna mastashhada bidzalika al-Qaisari fi syarh at-Ta'iyyah limuwafaqati dzalika li'aqidatihim al-kufriyyah al-fasidah al-muhaliyyah wa hiya qawluhum biwahdati al-wujud wa anna Allah jalla 'an qawlihim huwa al-wujud la ghayruh wa annahu 'ainul mawjudati kulluha ainul mawjudati kullaha min aflakin wa amlakin. Tak masuk ke apa? Ada orang. Min aflakin wa amlakin wa samawatin wa aradina wa hayawanin wa nabatin wa biharin wa ashjarin wa jibalin wa rimalin wa ghairiha. Dan fatwa Ba Makhramah, wa qad kafaru bidzalika kufran lam yasbiqhum ilaihi sabiq. Wala lahiqahum fihi lahiq min sa'iri ahli al-milal wan nihal. Okey, sekarang kita nak syarah apa dia wahdatul wujud ni. Sebab dia kata pasal apa Qaisari bawa main perkataan ni dalam syarah. Ya pasal dia menyokong akidah dia yang fasidah, yang rosak, yang mustahil, yang kufur. Apa dia? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud terdiri daripada dua perkataan, wahdah dengan wujud. Ibnu Arabi tak guna perkataan wujud, kita selok daripada awal sampai habis khusus sampaikan tak ada wujud. Kan? Tapi itu intisari dia. Ya? Itu intisari ajaran Ibn Arabi. Ya. Baik. Macam mana kita nak faham apa maksud wahdatul wujud? Fahaman wahdatul wujud ini datang daripada sejarah ideologi yang berselerak panjang. Okey. Pada zaman dahulu kala, manusia yang hidup di Greek, Yunani, okey, telah balik kepada mereka seorang lelaki nama dia Thales.
Talis. Dia ni pergi belajar di Mesir, zaman Firaun. Dia belajar matematik, dia belajar geografi, dia belajar geometri. Dia jadi alim, pandai. Jadi Talis, dia nak mengkaji apakah punca alam ini. Alam ni mai daripada apa? Apakah unsur alam? Okey. Maka Talis berusaha mengkaji apakah unsur alam. Pasal apa? Pasal dia nak mencari hakikat. Dia kata kalau kita tak tahu punca sesuatu, macam mana kita nak tahu hakikat? Kan? Kita tak dianggap tahu tentang kipas misalnya. Kalau orang tanya satu orang, hang pandai pasal kipas? Pandai? Aku tahu kipas petik switch jalan. Lepas tu kalau kipas tu rosak, hang tahu repair? Kita pandai lah pasal kipas. Kita tak pandai kalau kita tak ada repair kipas. Pasal kita tak tahu hakikat kipas. Apa ingredient dia dalam tu, apa wire-wire dia, substances dia, apa jauhar dia, apa arat dia. Kan? Jadi kita tak tahu. Kita bukan pandai. Kan? Jadi hakikatnya betul lah kan? Kalau kita nak jadi alim, pandai. Jadi di sini bermulanya manusia di Greek itu, walaupun tempat lain dah banyak dah. Tapi di tempat mereka tu, kita ikut standard lah cerita kan. Supaya orang faham. Mulalah pencarian mereka tentang apakah unsur alam. Pada kata alam ni unsur dia air. Air, semua benda air. Kan? Semua benda air. Daripada air lah jadi macam-macam. Dan semua benda wa kullu syai'in mumtali'atun bil ilah. Dan semua benda dipenuhi dengan Tuhan. Ini perkataan Talis. Wa kullu syai'in mumtali'un bil ilah. Everything is divine. Cuma macam Syekhul Islam katalah, kita tak tahu riwayat ni kan. Doxografis yang meriwayatkan perkataan ini scattered. Dia ditulis dalam bahasa kuno Yunani. Terjemahan mungkin tak betul. Wallah. Tapi poin dia, pencarian itu berterusan. Ya. Lepas Talis datang falsafah Ayuniyah, datang falsafah Iliyah. Semuanya nak mencari apakah punca, apakah realiti, apakah hakikat. Kemudian datang Pythagoras. Suka sebut Pythagoras. Kita sebut Pythagoras. Tak Pythagoras. Belajar matematik. Kan? Pythagoras. Dia ada teorem Pythagoras. Jadi Pakcik Pythagoras ni, dia seorang yang zuhud, ada ibadah. Okay? Jadi dia juga nak mencari apa itu realiti. Dan dia seorang pakar matematik. Kan? Dia sangat minat, dia ta'assub fanatik kepada matematik. Jadi dia kata, alam ni tersusun daripada nombor. Nombor. Jadi nombor, kalau kita kata, di sini ada berapa buku? 1, 2, 3, 4. Okey. Yang ada ni buku ke 4? Sekarang persoalan. Okey, kita kata di sini ada 4 buah buku di atas meja. Okey, bukunya kita ada 4 ada. Tapi macam mana kita boleh kata dia ada 4 buah kalau 4 tu tak ada? Mana nama 4? Nama 4 dari mana? Tak ada kan? Kita pernah jumpa nama 4. Daripada dalam kartun yang pun tengok lah. Kan? Apa? Counting with Paula ke apa ke? Kan? Dia adalah kartun 4. Tapi tu gambar. Mana 4? Tak. Yang kita jumpa adalah benda. 4 buah buku. 1 telefon. Tapi mana 1? Yang ada telefon. Kan? Jadi persoalan kita Pythagoras, di mana nombor? Kalau dia tak ada, macam mana kita tahu? Kan? Kalau dia tak ada. Dia tak ada. Kalau tak ada, mana boleh ada? Tapi kalau dia ada, mana? Mestilah kena nampak, kena boleh pegang, boleh rasa. Kan?
So ini datanglah persoalan ontologi. Jadi apa makna bila kita kata benda tu ada? Iaitulah apa dia wujud. Kan? Apa dia wujud? Persoalan Pythagoras ini akan dibawa oleh Plato. Okey. Kemudian datang Plato. Plato kata, nombor saya tak cukup. Kan? Nombor tak cukup. Plato pun bagi satu cadangan yang lebih menarik. Dia kata betul lah Pythagoras kata tu, alam ni datang daripada nombor. Dan nombor ni ada wujudnya. Kita tak boleh rasa, kita tak boleh nampak, kita tak boleh pegang, kita tak boleh sentuh. Tapi dia ada. Kan? Alam tu ada. Nombor tu ada, tapi kita tak tahu. Plato kata bukan saja nombor, semua benda yang baik-baik, yang good, justice, good, kan, keadilan, kebaikan. Kalau kita kata kita mestilah berlaku adil, keadilan adalah benda yang baik. So apa dia? Keadilan adalah baik. Ini muskilah. Pasal saya tak jumpa adil, saya tak jumpa baik. Tapi awak kata keadilan, justice is good. Macam mana kita nak kata dia good kalau dia tak ada? Dan apa, macam mana kita boleh kata good kalau good tu tak ada? Faham tak masalah dia? Okey, macam mana kita boleh tahu benda yang tak ada? Ini muskilah. Yang ada kita nampak orang ni buat baik. Oh, raja ni raja yang adil. Pemerintah ni baik, bagus. Tolong orang susah, baik. Itu kita nampak, dia tolong orang susah. Jadi kita kata baik. Dia berlaku adil, dia hukum dengan baik. Kita kata dia adil dan baik. Tetapi di mana adil dan di mana baik? Kan? Oh, masalah. Jadi Plato kata, sebenarnya adil dan baik ini ada. Di mana? Bukan dalam dunia ini. Not in this realm. Tetapi dia wujud, dia ada dalam realm yang lain yang kita tak boleh gapai dengan mana-mana panca indera. We cannot perceive, cannot conceive with any senses. And impossible to be conceived via senses. Dia tak boleh dicapai dengan mata, telinga. Dia hanya boleh dicapai oleh mind, minda. Okey? Minda. Tapi dia ada. Macam mana dia ada? Bila minda kita ini berhubung dengan the good. Sebab Socrates kata alam ini dicipta ataupun dipegang oleh the good, Tuhan. Okey? Yang kemudian dia jadi God. The good. Kan? Jadi di sini datangnya teori yang kita sebut sebagai the ideas ataupun the forms. Kan? Ideas. Bahawa semua benda yang wujud ada wujud kulli. Wujud yang tidak terkait dengan apa-apa. Including wujud. Including wujud. Wujud tu sendiri. Kita kata dalam surau ini ada ramai orang. Okey, saya nampak orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ramai. Tapi mana adanya? Saya tak mau tanya orangnya. Orang saya tahu ni 1, 2, 3, 4 orang. Tapi mana ada? Ada apa mana? Awak kata dalam surau ini ada orang. Kan? Ada Fikri, ada Sabri. Okey, kalau kita kata ada Fikri, ada Sabri. Sabri ada, Fikri ada. Okay. Saya tahu Fikri, saya tahu Sabri. Tapi ada mana? Mana ada? Di manakah ada? Saya nak tengok ada tu. Yang awak kata ada tu. Ada tu duduk atas mana? Duduk atas kepala mereka ke? Duduk bawah kaki mereka ke? Kan? Lepas tu dalam kita ni semua ada nama beza-beza, betul tak? Muka dan lain. Tapi kita semua ni orang. Okey, saya tak mau tengok Sabri, tak mau tengok Fikri, tak mau tengok Asri. Saya nak tengok orang. Orang tu mana? Orang. Dia tunjuk saya orang. Saya tak mau tengok orang-orang. Saya nak tengok orang. Insan.
Can you show me? Can you point to orang, insan? Boleh tak? Tak boleh. Saya boleh tunjuk dekat, ni Fikri, ni Sabri, ni saya. Tapi kalau saya nak tunjuk dekat orang-orang tak boleh. Orang-orang kita boleh tunjuk kat sawah. Kan? Orang-orang pun saya tak mau tunjuk orang-orang ini. Sebab sekarang ni kalau kita dekat sawah sekalipun, kita ada banyak orang-orang. Tapi saya nak orang-orang yang bukan yang ini, bukan yang itu. Oleh setiap benda, dia mesti ada kefahaman kulli. Kalau cerita kulli ni minggu lepas tak habis. Kan? Saya bangun semalam, baru siap atas kerja pasal kulli nak bentang dekat UKM. Tapi otak tengah fresh. Kan? Jadi point dia, kan? Plato kata benda yang tidak ada rupa, tidak ada warna, tidak ada saiz, tidak ada tempat, tidak dilingkungi oleh masa, adalah ada. Tapi kita tak boleh tunjuk. Bukan sekadar difahami dalam akal. Kita faham benda tu ialah kefahaman, konsep yang dibentuk oleh otak. Satu ilmu. Kalimah orang ialah ilmu yang saya faham untuk merujuk kepada manusia. Kalimah ada adalah perkataan yang saya takbirkan untuk memberitahu bahawa benda itu boleh didapati, boleh dipegang, boleh dilihat, boleh disentuh. Itu maksud ada. Kalau tak cerita betul yang tak faham pula. Dia pening kan? Maksudnya apa kita kena cerita ni? Kita tak faham. Kan? Jadi Ibn Arabi kata, i'lam anna al-umur al-kulliyah, ni khusus hikam. Nak baca ni. I'lam anna al-umur al-kulliyata wa in lam yakun laha wujudun fi 'ainiha fahiya ma'qulatun ma'lumatun bila syakkin fi dhihni fahiya batinatun la tuzalu 'anil wujudil 'aini. Ini poinnya. Dia sebut mula-mula dekat al-fasl adami. Fasl hikmatin ilahiyah fi kalimah adamiyah. Ini starting point. Ya. Dia kata, ketahui olehmu bahawa perkara kulli, universals. Dalam metafizik kita bahaskan masalah kita panggil the problem of universals. Masalah universals. Dan kita ada universal, lawan dia ialah particulars. Ya. Jadi dia kata perkara-perkara universal, walaupun dia tidak ada baginya wujud aini, wujud yang kita boleh sentuh pegang, tetapi ia diketahui dan boleh diakali, boleh dicapai oleh akal. Intelligible being. So dalam filosofi dibahagikan wujud ini kepada apa yang kita sebut sebagai wujud mahsus, wujud yang boleh dicapai oleh panca indera, itulah alam syahadah. Dan dia berkata di sana ada alam la mahsus. Naqid bagi mahsus ialah la mahsus. Dan akhasun naqid di sini ialah alam ma'qulah. Alam yang tidak boleh wujud bukan kata alam, wujud yang tak boleh dicapai oleh panca indera sama sekali, yang tak boleh ditunjuk di sana, di sini, di situ, yang tak boleh dipegang, tak boleh dihidu, tak boleh dirasa. Okey? Dan ini konsep wujud yang menjadi dasar kepada falsafah dan ilmu kalam. Pasal dia adalah asas yang digunakan oleh Jaham dan Safwan untuk jawab Sumaniyah. Okey? Jadi bagi mereka wujud kulli, wujud benda-benda universal tadi, bila kita sebut the good, justice, manusia, insan. Mana insan? Ya. Jadi insan tidak ada. Yang ada ialah Zaid, Amru, Ahmad, Abu, Achong, James, John, Mary. Kan? Ini yang ada. Insan tidak ada. Kan?
Tak ada di alam nyata ini, alam panca indera. Kan? Jadi dia kata benda itu ada wujud dalam zihin, dalam minda. Okey, kita tak ada masalah, betul lah. Benda tu wujud dalam minda. Tapi bila kita kata wujud minda, apa makna? Ilmu, sifat yang ada pada saya. So pengetahuan saya tentang sesuatu yang bernama insan, bahawa insan itu ialah hayawanun natiq, mudhik, mashi. Ini semua sifat manusia. Itu adalah ilmu saya. Mungkin berbeza konsep dia dengan orang lain. Mungkin bagi dia insan ialah hayawanun katib, aqil, qail, mutakallim. Kan? Jadi benda tu itu yang saya faham, dan itu adalah sifat saya, ilmu saya. Bila saya mati, tak ada lah. Jadi benda tu ada lah pada orang itu, orang ini. Tapi yalah, kalau discuss ni ada banyak lagi muskilah nak kena jawab. Dan sebelum kita pergi lebih melalut, kita baca dia kata apa. Tapi dia kata dia adalah benda yang batin, tidak hilang daripada wujud aini, wujud panca indera. ولها الحكم والأثر في كل ما له وجود عيني بل هو عينها لا غيرها، أعني أعيان الموجودات العينية، ولم تزل عن كونها معقولة في نفسها، فهي الظاهرة من حيث أعيان الموجودات كما هي الباطنة من حيث معقوليتها. Kulli yang ma'qul ini, intelligible being ini. Kita dalam Islam, kita ada alam ghaib dengan alam syahadah. Apa Tuhan kata alimul ghaibi wa syahadah. Mawjud ghaib dengan mawjud syahadah. Tetapi kedua-duanya adalah mahsus. Sebab kita akan tengok Tuhan di akhirat, tak? Kita berasa cinta Tuhan. Tuhan boleh dirasai kewujudannya. Kita rasa cinta, takut, harap kepada Tuhan. Okey? Tapi mereka lain sikit. Okay? Maka dia pada dirinya adalah zahir dari segi a'yanil mawjudat. Jadi di sinilah konsep yang dipakai oleh Ibn Arabi ini ialah berkenaan dengan wujudnya kulli tabi'i pada, bahkan kulli aqli pada benda. Bukan saja kulli tabi'i, dia pergi lebih jauh lagi. Ibn Arabi sekarang dia nak isbat kewujudan kulli dengan semua derajatnya, kulli aqli, tabi'i, mantiqi pada benda. Sebab ini adalah pahaman Afluti, pahaman Aflatun, paham Plato. Jadi sebab itu mengikut mereka, kita boleh terima konsep Plato ini macam mana, kita takwilkan Plato punya muthul ataupun forms ataupun ideas sebagai, dia panggil dalam istilah Ibn Arabi ialah al-a'yan ats-tsabitah. Al-a'yan ats-tsabitah. Ibn Arabi punya konsep wahdatul wujud terbina di atas dua konsep. Yang pertama adalah al-ma'dumu syai', tsabit. Benda yang tidak ada, ada. Itu pertama. Sebab kalau dia tak, kalau benda yang tak ada, macam mana dia boleh ada? Tidak. Sebab Tuhan kata, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi di sini Ibn Arabi kata, dia kata, Tuhan hanya kata kun, tetapi benda tu yang jadi, fayakun. Jadi kalau benda yang belum jadi, belum ada syai'iyah, belum ada kesesuatuan. Faham tak? Susah nak terjemah istilah ni pasal buku falsafah kita tak banyak dalam bahasa Melayu. Anda rasa sampai sekarang buku Aristotle pun terjemah bahasa Melayu. Terjemahan rasmi DBP tu tak? Jadi istilah tu sangat sukar. Jadi masa tulis artikel tu, ya Allah, payah cari perkataan. Tapi ialah kalau kita ada istilah yang lama. Contoh kalau kita nak faham kuliah ni, kalau bahasa Melayunya kita panggil wujud ni skala.
Tapi hampa pun tak faham ni skala tu dia faham. Yang hampa faham skala. Kan? Ni skala orang Melayu pun tak faham lah. Kita lah terjemah. Wujud kuliah apa dia? Wujud ni skala. Payah nak faham kita. Kan? Wujud abstrak dia orang faham lah. Tapi abstrak tu English. Jadi, poin dia adalah yang pertama sekali teori yang dipegang oleh Ibn Arabi ialah syai'iyatul ma'dum. Kesesuatuan benda yang belum ada. So, walaupun sebelum kita ni ada, kita adalah sesuatu. Kita ada keadaan. Bukan keadaan, keadaan. Dengan sengkang, di tengah dan di belakang. So, kita belum wujud, tapi kita sudah ada keadaan. Okey? Yang ini adalah konsep yang dipegang oleh sebahagian Mu'tazilah. Okey? Mu'tazilah dia pakai konsep syai'iyatul ma'dum. Kesesuatuan atau keadaan benda yang belum wujud. Okey, sebab dia kata kalau tidak, macam mana Tuhan nak cipta benda yang memang tak ada dengan hanya suruh, dengan tawajuh iradah, kan? Dan benda itu kalau kita nak cerita dia panjang, kena balik kepada cerita Plato dengan Aristotle tadi. Ya, tapi dia memang tak lekang lah. Dan apakah dia benda ini? Jadi menurut ulama wahdatul wujud, yang kita sebut syai'iyatul ma'dum ataupun al-muthul al-aflatuniyah ialah al-a'yanus sabitah. Ain yang sabit, yang belum ada. Ain tak wujud tapi sabit. Dia tak wujud tapi dia ada. Faham tak? Ada di mana? Ada dalam ilmu Allah. So dia kata, yang Plato nak maksudkan dengan kulliyat universal ni ada di luar daripada akal, di luar daripada minda, tapi bukan dalam panca indera, ialah dalam ilmu Allah. Ilmu Allah tu apa? Allah lah. Karena Allah adalah huwal alim, huwal ilm, wa huwal ma'lum. Ibn Sina dia kata Tuhan adalah al-ashiq, wa huwal ma'syuq, wa huwal ishq. Tuhan adalah yang asyik, yang merindui, yang dirindui, dan dialah rindu. Tidak ada beza di antara sifat, zat dan perbuatan. Dia satu, Esa, sebab dia tak boleh merakab. Tusi bawa kepada masalah ilmu. Sebab dia ada masalah. Okey. Kalau kita kata Tuhan tahu semua benda in details. Okey. Katalah Tuhan tahu entah dulu umur, sekarang entah umur 28. Okey, masa entah umur 27, entah mungkin lain sikit betul tak? Mestilah ada perubahan daripada 28, 27 ke 8. Jadi kalau Tuhan tahu entah dulu umur 27, sekarang entah umur 28, kan dah berubah tu, kata. So Ibn Sina ada masalah dengan benda ni. Kalau kita tahu, Tuhan tahu kita dulu bayi, umur sehari, kemudian kita meningkat jadi 2 hari, kemudian kita meningkat jadi 3 hari, dan kita berkembang. Berubah, mutaghayyir. Dan Tuhan tidak boleh taghayyur. Tak? Tuhan tak boleh ada harakah. Dia lah betul itu maksudnya adalah apa yang dia cakap. Bukan makna betul itu memang benda tu sahih. Ha? Jadi menurut konsep dia pun Tuhan tak boleh berubah. Jadi kalau Tuhan tahu secara setiap benda in detail, juz'iyat, benda particulars yang dalam in the state of flux, yang sentiasa berubah, in the state of changing. So this is not reality. Reality is not a changing. Yang kita ada sebelum Plato dia benda dah dibincang. Apakah yang berubah, adakah hakikat itu berubah atau tidak berubah? Bagi kebanyakan ahli falsafah, hakikat tak boleh berubah. Hakikat tak boleh berubah. So kalau Tuhan tahu benda yang berubah, Tuhan berubah. Jadi di sinilah datang perkataan Ibn Sina bahawa Tuhan hanya tahu kulliyat dan juz'iyat yang tidak berubah, seperti Muhammadur Rasulullah.
Jadi Tuhan hanya tahu benda kuliah ini, universals. Okay, universals. Tapi universal di sisi Ibn Sina dia adalah pengikut Aristotle, dia bukan pengikut Plato. Yang lupa sebut tadi. Lepas Plato dia datang anak murid dia Aristotle. Biasa kalau kita tengok gambar Aristotle dengan Plato, macam mana gambar dia buat orang? Plato di belah kanan dia tunjuk ke langit, dia tak? Aristotle di belah kiri tunjuk ke bumi, tangan dia macam tu. Kan? Apa maksud Plato di langit? Bukan Tuhan di langit lah. Maksudnya kuliah tadi di luar daripada alam ni. Atas sana tak tahu di mana. Dalam minda Tuhan, al-aqlul awal, dalam istilah Aflutin, dalam istilah Plotinus, yang nanti akan dikembangkan jadi martabat 7. Okey. Manakala Aristotle kata tak, benda tu kuliah tu ada di bumi ni. Ada di bumi ni. Tapi tak nampak. Cawan. Kalau kita dalam falsafah falsafah hasil misalnya fenomenologi. Kan? Kalau kita nak tahu cawan, kita kena tak cawan depan kita dan kita tengok. Kan? Untuk melakukan philosophical meditation. Okay? You need to put the glass here and you must stare at it. Tengok. Ni apa? Sebelum kita kata dia cawan, tengok dulu. Jangan cepat menghukum. Mungkin orang ramai kata ni cawan, padahal dia bukan cawan pun. Kan? Mungkin dia kereta ke, tayar ke, lori ke. Kan? Jadi macam mana kita nak mencari hakikat? Kan? Jadi kita kena letak gelas depan ni, tengok. Pegang sikit. Oh, cawan. Okey? Tapi macam mana kita tahu ni cawan? Sedangkan yang ada pada kita ini adalah gelas, kaca. Betul tak? Apa beza kaca ni dengan kaca tu? Kaca juga. Ya? Semua kaca. Jadi dalam teori Aristotle, dia kata, Aristotle tak panggil benda tu ideas. Dia kata kita ada hayula, jauhar. Okey? Kita ada jauhar. Jauhar ni kita tak boleh tengok, tak boleh pegang. So, cawan sebagai cawan. Cawan yang merupakan cawan, bukan cawan ini, bukan cawan itu. Dia tidak di atas sana macam Tok Guru saya kata, Aristotle kata, tapi dia ada dekat cawan ni. Kalau kita letak 10 cawan dalam atas meja ni, dia ada 10 cawan yang berbeza tapi berfungsi kecawanan yang sama. Okey, istilah dia kecawanan. So cawan dia ada kecawanan. Telefon ada ketelefonan. Kamera ada kekameraan. Manusia ada kemanusiaan. Kan? Jadi, di mana adanya kemanusiaan, ketelefonan, kecawanan, kekameraan, kecermin mataan, kan? Ketanganan, kejarian, kekukuan, kecincinan. Cincin ada banyak. Kejaman, kejaman, jam tangan. Dengan jam dinding. Semua ni beza tapi jam. Kan? So, Aristotle kata, benda tu ada. Tadi Plato kata dia duduk di dalam ilmu Tuhan. Dalam istilah Wahdatul Wujud. Dia adalah a'yan sabitah. So, dalam ilmu Tuhan, kita ada keinsanan, kehayawanan, kepikiran, apa lagi? Kepandaian, kebaikan, kecantikan, kebiruan, kemerahan, kehitaman, keputihan. Kesegitigaan, kesegiempatan, kebulatan, kebujuran, keovalan, dan seterusnya. Okey, semua ni ada dalam a'yan sabitah. Di sisi Plato, di sisi Ibn Arabi. Di sisi Aristotle, dia ada dekat benda itu, tapi dia tak banyak. Walaupun dia berkongsi banyak benda, tapi kebiruan. Okey, sekarang ni kapet. Kapet ni warna apa? Merah. Kemerahan yang ada pada kapet ini, dia satu. Bahkan kemerahan yang sama ada dekat
traffic light di simpang sana. Dia adalah kemerahan yang sama. Bahkan kemerahan lampu kamera tu sama. Kemerahan cermin mata sama. Tak ada beza. Kemerahan dakwat fan. Semua ni berkongsi merah yang satu. Dia hanya ada satu merah. Dia tidak ada kewujudan yang berbeza. Itulah wahdatul wujud. Faham tak? That's what we call as wahdatul wujud. Semua benda berkongsi wujud yang sama. Okey, kalau kita kata kemerahan adalah satu tetapi dikongsi oleh banyak benda merah. Tetapi merah itu tidak jadi banyak. Dia tetap satu. Kebaikan, ada banyak orang baik tetapi kebaikan hanya satu dia kata. Yang banyak orang baik tapi kebaikan satu. Di mana kebaikan ini? Dalam alam musul, kata Plato. Dalam alam yang kita tak nampak, yang kita intelligible being. Okey? Dia dalam realm yang lain. Okey? Aristotle kata tak, di dalam ada tapi tak berkongsi. Plotinus cuba nak gabungkan dua pendapat ini, maka datanglah Al-Farabi buat akal yang 10, jiwa yang 9. Dan akhirnya datanglah konsep martabat 7 untuk menerangkan bagaimana benda yang satu tu boleh berjamaah. Jadi benda satu yang paling merah, kemerahan, kebiruan, kebulatan, kepanjangan, kependekan, kebesaran, kekecilan, semua tadi universal yang kita sebut tadi. Apakah pula universal dia? Dia mesti ada universal yang segala universal. Kulliyul kulliyat. Wujud. Berkata wujud. Satu je. Hak ni kemuncak dia. Kemuncak dia wujud. Kemuncak dia wujud. Semua benda ni ada sebab adanya wujud. Kalau tidak kerana adanya wujud, mana nak mai ada benda ni. Jadi wujud tu sendiri adalah satu. Wujud satu. Siapa yang mula-mula wujud? Allah Ta'ala lah. Kana Allah wa lam yakun syai'un qablah. Kan? Jelas Nabi kata. Dan hadis tu betul ya, sahih. Allah telah ada sebelum ada yang lain. Jadi Tuhan ada. Kan? Tuhan ada. Jadi Tuhanlah ada. Faham tak? Tuhanlah ada. Nak faham benda ni? Tengok Qasari kata. Al-fasl al-awwal, ni syarah Qasari, muqaddimah. Fil wujudi. Pada menyatakan apa makna wujud. Wa annahu huwal haqq. Dan wujud itu ialah Tuhan. Dia kata apa? I'lam anna al-wujuda min haitsu huwa. Wujud dari segi dia adalah dia. Bukan dari segi apa-apa. Wujud pada dirinya sendiri tanpa ada warna, rupa, bentuk, saiz, tempat, masa. Wujud tanpa sebarang mawjud. Wujud pada diri dia sendiri. Apakah itu? Ghairul wujudil khariji wal zihni. Dia bukan wujud khariji, bukan wujud yang kita nampak ni, orang ni bukan. Bukan wujud zihni, bukan juga ilmu yang ada dalam otak kita, bukan. Idh kullun minhuma naw'un min anwa'ih. Kerana setiap ni adalah jenis daripada jenis-jenisnya. Fahuwa min haitsu huwa ay la bi syarti syai'. Maka wujud dari segi ia adalah ia, iaitulah wujud kulli tabi'i. Kan? Kalau kita belajar mantik, kulli daripada kulli mantiqi, kulli tabi'i, kulli aqli. Okey. Benda sesuatu benda dari segi huwa, iaitulah min haits la bi syarti syai', mahiyah la bi syarti syai'. Ialah kulli tabi'i tadi. Ya. La huwa kulli bil itlaqi wat taqyid. غير مقيد بالإطلاق والتقييد. لا هو كلي ولا جزئي ولا عام ولا خاص ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته ولا كثير.
Dia bukan universal, dia bukan bahagian, dia bukan am, bukan khas, bukan satu, bukan banyak. Jadi dia kata wujud pada hakikatnya adalah dia tak ada apa, dia wujud. Dia tak satu, tak dua, tak banyak, tak sikit. Dia adalah dia, duduk situ. Tetap tak berubah. Pasal dia adalah realiti. Ya. Dan dia bukan amrun i'tibari. Ya, bukannya amrun i'tibari. Jadi di sini kita kena faham bahawa wujud yang tadi ni tak ada apa-apa. Itu adalah Tuhan. Inilah maksud kata bah makhramah tadi yang panjang-panjang. Kan, maksud kata apa? Apa dia wahdatul wujud? Iaitulah bahawa Allah Maha Suci daripada dakwaan mereka adalah wujud. Bukan lainnya. Maknanya bah makhramah fahamlah. So dia bukan orang yang tak erti. Dia ala dirayatin tammah bihaqiqat wahdatul wujud. Siapa faham benda ni, dia faham wahdatul wujud. Dan confirm dia akan benci wahdatul wujud. Kebanyakan orang yang kata ikut wahdatul wujud dia tak faham. Dia gagal memahami in detail, in depth. Wahdatul wujud ni, betul Ibn Taymiyah kata tasawwuruhu kafin fi ibtalih. Faham cukup. Kamu tahu. Kata Ibn Taymiyah, masa dia lawan dengan orang wahdatul wujud, dia buat apa? Dia syarah wahdatul wujud. Betul tak? Kan dia pergi Iskandaria, dia berhadapan dengan ulama-ulama wahdatul wujud yang besar-besar. Nak jumpa dia. Jadi apa yang dia buat? Dia ambil kitab wahdatul wujud, dia buka kelas. Dia syarah. Lepas syarah tu, tobat habis semua. Kan, Tok Guru hak paling besar dia kata, aku bersaksi, aku sepenuhnya kapiak dia kata. Kalau inilah yang aku pegang, kapiak dia kata. Kan? Anak murid tu balik pula, yang seorang tu balik pergi habaq kat Tok Guru dia yang lain. Tok Guru tanya apa yang Ibn Taymiyah syarah kat apa dia. Dia kata, maksud akidah kita ni Tok Guru, rupanya kalau ikut Ibn Taymiyah syarah, wujud Tuhan tu wujud kulli. Dan wujud kulli hanya ada dalam akal. Dia Tuhan tak ada. Tok Guru tu kata akhraba buyutana. Habis dia runtuh rumah kita. Dah dia faham kalau dia habaq kat benda ni ikut orang, habis jahanam kita. Rosak kita punya rahsia sudah dicerobohi. Wahdatul wujud hanya boleh bertahan kalau orang bongok. Ada macam kata Buya Hamka lah. Kan? Masyarakat macam dia cerita apa? Pengalaman kawan-kawan dia pergi berdakwah di Mindanao. Dia kata bila kami sampai di Mindanao tu, masa tu lah zaman tu, kesian dia kata tengok orang Islam di sana. Tok Guru yang datang sekadar ajak, baca doa ni dapat pahala. Ambil tangkai ni daripada Habib Fulan. Kataan yang Hamka guna dalam kitab dia daripada Habib Fulan. Jadi dia punya kerja buat tangkai, lepas tu bagi doa. Ya. Tak payah belajar apa. Baca doa ni, baca zikir ni 3 kali, okey masuk syurga. Baca selawat ni sekian banyak, okey selesai. Sama dengan 60,000 kali baca Quran. Jadi, makcik ni tak payah baca Quran lah. Kan? Jadi dia kata inilah yang menyuburkan kebodohan dalam masyarakat kan. Maka datanglah penjajah. Dan Hamka kata pihak pemerintah sukalah ayat dia macam tu. Of course lah. Pihak berkuasa hanya boleh berkuasa dan menafikan hak rakyat dia kalau family Firaun saja yang boleh. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dia apa kita nak terjemah dengan bahasa yang pujangga sikit. Fastakhaffa qaumahu. Dia nipiskan rakyatnya. Dia bodohkan rakyat dia. Okey, Firaun ilmu dia tak bagi orang, bagi kat dia. Tukang sihir Firaun masa dia buat apa tongkat dengan dari jalan tu, dia buat macam mana? Dia pakai bahan kimia tau. Tapi rakyat dia tak belajar kimia, dia tak bagi. Dia aja belajar kimia. Kan?
Dia aja boleh buat apa ni piramid matematik belajar. Jadi bila rakyat dia tengok, Firaun ni pandai, hebat Tuhan. Jadi pun semua bodoh. Faham tak? Itulah formula nak jadi dictator. Kan? Semua apa 6 siri dekat Netflix tu kan, How to Become a Dictator tu, kita boleh rumuskan. Apa rumuskan satu je. Fastakhaffa qawmahu fa'ata'u. Bodohkan rakyat dia, orang semua taat. Apa dia cakap betul semua. Ini Firaun cakap takkan tak betul. Hantar Firaun tu tengok istana dia buat atas sungai Nil. Dia cantik. Firaun buat istana atas sungai boleh lihat. Cuba kalau dia hidup zaman kita, berapa banyak masjid kita atas laut. Kan? Dia heran. Hebat ni Firaun ni. Tongkat boleh berjalan. Bukan tongkat ahli sihir tu bukan jadi ular pun. Kan? Ka'annaha hayyatun tas'a. Seakan-akan dia bergerak. Kan? Dikatakan dia buah apa, merkuri ke apa. Tapi tongkat Nabi Musa memang jadi ular sungguh. Sebab tu bila ahli sihir tengok, dia sujud, dia tahu ni bukan manusia boleh buat ni. Tuhan ni. Faham? Ini yang boleh mengubah hakikat. Qalbul haqa'iq. Kan? Itu dia panggil, dulu orang panggil ilmu simia. Nak buat emas. Orang Melayu dia nak cari emas dewangga dia. Emas dewangga tu kalau bubuh susuk, tu power. Tapi tak ada lah, semua setan bohong kan. Emas zaman orang buat coklat ni. Kan? Dan mazhab Syafi'i boleh makan emas. Kan? Tapi nak kata bukanlah makan betul emas. Emas yang dia pun buat makanan-makanan kan. Maksudnya makanan tu halal lah. Narutlah. Emas orang susah ni banyak ni kau buat makanan. Itu tahap yang keji. Emas yang kita buat, kita pakai apa? Pensil emas pun dah haram kan. Subhanallah. Jadi dia kata Tuhan di sisi mereka adalah wujud, bukan yang lainnya. Itulah yang tadi kata Qaisari tadi. Qaisari kata tadi annal al-wujud wa annahu huwal haq, bahawa wujud itu adalah Tuhan. Wa annahu ainul mawjudati kulliha, dan ia adalah ain yang wujud ini semua. Kemudian di sini datang macam mana kita nak tafsirkan apa hubungan Tuhan dengan makhluk. Okey. Tuhan ialah wujud mutlak kulli. Tuhan ialah wujud mutlak yang tak ada rupa, tak ada apa. Dalam hadis depa yang depa sahihkan, kuntu kanzan makhfiya. Aku ni adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'raf. Jadi aku nak diketahui. Kan? Itu dia kata tu. Lepas tu apa nama? Jadi dia kata ilmu Tuhan tadi, a'yan sabitah ni kan duk dalam ilmu Tuhan. A'yan sabitah. Ada dalam ilmu Tuhan. Dia adalah ilmu Tuhan. Dan ilmu Tuhan tu Tuhan lah. Bukan benda lain. Okey? Cara kita nak faham payah sikit lah. Tapi tu point dia. Jadi Tuhan pada asalnya pada maqam ahadiyah. Tunggal, esa, tak ada rupa, tak ada apa. Tak ada sifat, tak ada nama dia kata. Semua ni duduk dalam Tuhan. Ya? Ada tanda tawanan nak cari panjang tak? Banyak sangat tanda ni. Dia ada bagi perumpamaan macam macam dia kata kita duk ada benda dalam badan kita ni, waktu kita nafas lega. Dia kata benda ni semua duduk dalam Tuhan. Dan dia nak menuntut untuk dia ada kesan. Contoh nama Tuhan. Nama Tuhan Al-Khaliq. Nama ni menuntut untuk adanya makhluk. Lagi Tuhan tak zahirkan makhluk, dia duk memberontak di dalam Tuhan. Tu lebih kurang gitulah. Jadi Tuhan ni dia kena napas keluar benda ni. Dia kena membuih mai keluar. Atau dalam istilah yang lain dia kena pancarkan. Illuminate. Jadi wujud ialah nur. Betul dia kata Allahu nurus samawati wal ardh. Allah ialah cahaya langit. Cahaya di sini ialah wujud bagi mereka. Jadi kalau
Tafsiran Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyah, Allahu nurus samawati, Allah wujudus samawati wal ardh. Allah adalah wujud langit dan bumi. Kan? Jadi dia kata, kita ni duduk dalam adam, dalam tidak ada. Kita kan ada dalam tidak ada. Sekarang ni dia kata, maka bila Tuhan suluh kepada ketidakadaan, kepada ayat sabitah tadi, maka menyelahlah kita. Dan benda pertama hak kena pancaran cahaya wujud itu ialah tu, titik bar. Tak ada, tak boleh. Titik bar. Titik bar ni dalam soalan ni. Ana nuqtatul ba fi bismillah. Inilah titik bar ini, namanya An-Nurul Muhammadi, cahaya Muhammad. Falamma arada Allah ibraz haqiqatahu al-Muhammadiyah. Tidak? Dalam berzanji. Bila Tuhan nak zahirkan hakikat kemuhammadannya. Okay? Hakikat kemuhammadan. Hakikat mana? Ada dua. Itu dalam syarah berzanji, dia kata Muhammad adalah bapa bagi Adam dari segi ruh, anak kepada Adam dari segi jasad. Muhammad ada dulu dari segi ruh. Jasad main kemudian. Kan? Lepas tu dia kata di awal berzanji, dia kata apa? Wa usalli wa usallim ala an-nuril mawsufi bit-taqaddumi wal awwaliyah. Dan aku selawat dan salam atas cahaya yang qidam dan awal. Cahaya ni ada daripada awal. Dia ada di mana? Dalam Tuhan. Tapi tak nampak. Tapi bila Tuhan suluh mai, tu dia ada Muhammad. Dia mai kata. Anak. Itu maksud dia. Ala nuri al-mawsufi bitaqaddumi wal awwaliyah. Kan? Kau baca berzanji tak? Kau maulid. Baca tak faham payah agak. Nak rehat dah kan? Dah rehat dah. Aku dah banyak maklumat kan? Kan pecah pula otak. Kan? Jadi itu konsep dia nak kata bahawa Tuhan itu wujud mutlak, wujud yang tak ada apa-apa. Kemudian Tuhan melimpahkan. Macam mana melimpahkan? Dia bagilah macam-macam perumpamaan. Dalam Fusul Sahikan ni kadang-kadang dia bagi perumpamaan macam Tuhan tu bernafas. Ada yang kata dia dalam Futuhat Makkiyah dia bagi perumpamaan cahaya. Tuhan tu suluh mai ilmu dia. Tapi bukan suluh tempat lain. Benda tu ada dalam dia lah. Faham tak? Ayat sabitah tadi ni. Maka muncullah maqam wahdah, titik bar. Baru nampak Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad ni pantulkan cahaya tadi. Pantulkan wujud. Dan yang pertama kena pantulan tu ialah Ali. Ada Ali kata ana nuqtatul ba' min bismillah. Ini disebut dalam Futuhat. Okay, jadi cahaya tadi daripada Muhammad pantul kena dekat Ali. Ali pantul kena Ahlul Bait. Jadi sebab tu kalau jadi wali, Tok Syekh mesti Habib, mesti Ahlul Bait. Pasal mereka kena pantulan cahaya Nur Muhammad tu dulu. Faham tak? Lepas tu barulah daripada mereka cahaya tu pantul mai kepada kita semua ni. Jadi itulah maksud dia. Anal kursi, anal arsh, anas samawati sab' wal ardina sab', anal arsh wa anal kursi. Ya. Jadi cahaya ni kena ke semua. Bahkan Abdul Karim Al-Jili dalam Al-Insan Al-Kamil kata neraka pun cahaya Muhammad juga. Sebab tu saya kita kalau sempat kita bacalah. Nabi kata duduk dalam neraka ni sekejap jangan seksa. Lama-lama sedaplah dia kata. Dengan risau dia kata. Akidah apa pun kita rasa sekejap aja seksa tu. Orang kafir dalam neraka ujung sekali dia akan azab akan jadi uzubah. Daripada azab jadi uzubah. Azab sangat pedih. Uzubah lazat. Dia kata sebenarnya neraka tu sekejap aja azab, betul lama jadi uzubah. Jadi orang kafir dalam neraka ya tana'amuna bin nar. Mesti dah berubah jadi tabiat api. Kan? Lepas tu Sultan Melaka kan dia hantar soalan pergi ke Aceh. Dalam sejarah Melayu kan, dia hantar soalan kepada ulama-ulama Aceh. Adakah kekal neraka itu? Tak. Jadi ulama dalam majlis sultan tu jawab awal. Dia kata kekal lah. Quran kata gini.
Lepas tu wakil belakang tu pergi jumpa dia pelan-pelan. Dia kata soalan sultan ini pada bahasa zat, bukan pada bahasa af'al. Sultan Alauddin nak tanya ini ialah bahasa zat. Yang ni, ni lah ni, adakah neraka tu sama jadi azab atau jadi uzubah? Macam Ibn Arabi kata. Kan? Maka tersipu malulah. Adalah dalam buku sejarah Melayu tu macam lah. Cerita dia kan. Tapi macam apa jawapan dia hantar pada itu, wallahu a'lam. Lepas tu. Tak ada hambang kan jawapan tu? Sultan saja tahu dengan istana. Kan sebab ilmu ni khusus. Kan khusus untuk orang yang tinggi lah, orang abang-abangan dalam bahasa apa. Kemudiannya bila Sultan Agung, kan dia Sultan Agung kan bezakan. Dia waktu wujudnya hanya untuk orang abang-abangan, orang merah, orang putih ahli ibadat. Kan jadi orang dia elit. Dia tidak boleh dikembangkan kepada orang luar. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita berhenti sekejap, kita rehat, kita sambung lepas ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.